Kami datang ni sebab apa ni, kami dengar Wan Nizam kata ada mungkin ada 2-3 masalah dekat sini Ya, kan. betul. Satu dia masalah pencawang elektrik. Tadi pencalon yang duduk sini berapa dalam 30 minit lah. Memang connection internet kat sini pun saya rasa tahulah connection internet kat sini memang Betul, saya lah. tak dapat share location tadi. Yes. Connection kat sini memang kalau boleh kita nak adakan pencawang, kita dah cuba mohon dengan MC ataupun mungkin salah tempat mohon mungkin. Jadi tapi tak lulus. Itu masalah dia. Dia tak ada signal boleh tutup kan? Ha? Tak ada signal. Tak ada. Itu masalah paling besar lah. Sebab internet zaman sekarang kan macam keperluan asas. Macam benda yang macam air, elektrik, and internet is one of the type tu lah. Lepas tu apa lagi yang kita perlukan adalah jalan. Sebenarnya kita dah mohon dalam masuk tu, tapi Dek, sini dek. Takut apa duduk jauh, makan orang kan? Jom. Sini. Aiman. Apa nama? Nama saya Eva. Ya. Ya. Yang baru betul operasi lepas PKP lah. Macam lemak saya. Ya. Kita memang buat tempat ni semua by sendiri mudah lah. So tanah boleh jadi kawasan pelancongan. Tanah kita sendiri 25 ekar. Ya, 25 ekar kat sini. 25 ekar. Tapi kita ada masalah kekurangan daripada segi permohonan tu lah. Especially permohonan jalan, permohonan kabel kabel jaringan perhubungan internet, itu masalah. Kita tak tahu kenapa. Jadi kalau boleh kalau ada lah kan wakil rakyat yang boleh membantu kita orang untuk benda ni, sebab benda lain kita orang boleh settle. Ya, sebenarnya kabel ni bukan isu. Isu dia kalau kata internet ni dia broadcast. Broadcast tu dia daripada melalui gelombang udara. Dia boleh tembak daripada di luar tu sampai ke sini, no isu. Masalahnya mudah je. Ya ke? Masalah dia nak buat tak buat itu je. Itu je dia Cuma dia tak nak masalah buat. dia orang kena faham because this area is a ecotourism. Ya. Kalau mereka tak nak bantu untuk membangunkan ekonomi di sini, macam mana orang kita nak maju? Ya, betul. You know, so I think now Nizam, you have to take note of this. InsyaAllah. Because part of our aspirasi Johor ni adalah untuk nak membawa satu daripadanya faktor ekonomi. Yes. Ekonomi ni pula, kita tak boleh tergantung kepada kosmetik saja. Kita kena tengok dari segi luar. Sebab Johor ni is a good place. Kalau kata daripada Johor, daripada Singapura apa semua tu kan. Jadi kalau kita pilih yang betul, meletakkan calon yang betul dan orang kata memberi kemenangan kepada kita, saya rasa that is part of inspirasi. Betul. Sebab So saya minta tolong kakak kalau boleh, I think Nizam, you have to work hard on this. InsyaAllah. Sebab saya cakap terang di kawasan saya di Kedah pun ada kawasan-kawasan yang seumpama ni. Tetapi saya bantu dari segi apa? Saya bagi internet free. Internet free ni maksud saya guna gelombang je, saya buat sendiri je. ya. Dia tak payah nak kena pasang kabel bawah tanah, tak payah. Ya, pun. kita tak macam tu. No lah. No, I think kalau untuk macam ni nak memajukan ekonomi, dia have to do this way. So tak apa, insyaAllah. Kalau sekarang ni kita boleh bercakap dan kita tak nak bahawa cakap kita saja itu sebagai cakap, but we want them to prove it. So I think Nizam, you like to say something that to commit yourself to ensure that you can develop this area. Memang, insyaAllah. Bagi saya, mana-mana tempat di Rengit yang boleh dibangunkan dan memperkukuhkan industri pelancongan di Rengit, memang kita kena pastikan apa-apa keperluan asas tu dibekalkan sebanyak mana yang boleh. So insyaAllah saya akan ikhtiar setakat mana yang saya mampu untuk pastikan tempat ni dapat keperluan asas tersebut lah. Okey. Dia anak muda ni ramai duk kerja di mana adik? Rengit semua. Oh, yang kat pekan yang saya nampak tadi duk depan bomba tu. Oh, alhamdulillah. Macam mana menjaga okey?
Alhamdulillah. Ayam naik mahal, harga nasi ayam pun naik ke? Biasa. Ha? Bila harga ayam dah naik, nasi dah mahal, orang kerja tak ada, menjaga tak laku lah. Sebab itu saya kata dalam kehidupan ekonomi kita kena ada keseimbangan. Ya, betul. Boleh saya tanya sikit? Boleh. Okey. Saya sebagai anak Jati Rengit dan ingin bertanya pada calon Calon lah ni, Ah, kalau tanya calon, calon, kan? saya Yalah, yalah. saya balik. Rengit ni pemuda-pemuda dia bukan senang nak kita tawan hati mereka kalau tak ya kan. Soalan pertama saya ada satu soalan. Apa jaminan jika calon Tuan Nizam menang, apa jaminan kepada pemuda-pemuda pada Don Rengit? Perkara yang paling utama yang saya nampak di Rengit, ada satu jurang pendapatan antara Rengit dengan tempat-tempat lain. Saya tak payah nak pergi jauh. Kalau kita tengok kat Keluang, kalau banding dengan Batu Pahat secara amnya, bagi saya Keluang tu lebih maju dari segi pekan bandar kota Keluang tu lah, banding dengan Batu Pahat secara amnya ya. Dan perkara yang saya selalu tekankan di Rengit, saya rasa dari segi industri pelancongan tu lebih banyak dapat dibuat. Kalau nak kata ikan bakar, perkampungan ikan bakar di tempat macam Senggarang sebelah aja ada, di Rengit tak ada. Tapi bagi saya hasil tangkapan jual ke Senggarang ya. Jadi itu bagi saya kalau kita kata isu ekonomi, itu antara perkara yang kita dapat buat untuk pastikan pendapatan ekonomi warga Rengit dapat ditambah baik lah. Tapi bagi muda-mudi di Rengit khususnya, saya rasa antara perkara yang penting untuk muda-mudi di Rengit adalah kita kena tambah baik skill digital ya. Industri sekarang yang paling pesat membangun adalah industri pendek kata pendapatan di internet. Jadi skill set yang diperlukan yang perlu ditambah baik adalah skill set digital, sama ada dari segi kepakaran menggunakan perisian-perisian tertentu dan menawarkan khidmat tersebut di internet. Tak kisah di Rengit, you boleh capai bekalkan khidmat tu merata ya. So kita jangan fikir kita di Rengit macam jauh sangat daripada tempat lain. Tak kisah, dunia sekarang berbeza ya. Dan persoalan kemungkinan yang patut diajukan kepada mana-mana calon, adakah sama ada mereka memiliki kebolehan untuk menilai apa yang terbaik untuk warga Rengit, khususnya dalam konteks ekonomi internet. Saya nak tanya satu soalan boleh? Jadi tanya anak muda apa yang dah dapat. Saya nak tanya juga anak muda di sini nak apa? Salah satu bagi saya suarakan wakil kepada pemuda ya. Salah satu pemuda-pemuda di sini inginkan seperti mana yang akak tadi cakap, yang paling mustahak lah. Salah satu internet yang begitu teruk dan bukannya baru, dah lama. Dan apabila yang lepas-lepas seperti mana parti-parti lain janji bulan dan bintang, apabila kita bagi kepercayaan selama 5 tahun, satu pun dia tak tunaikan kan. Itu yang pemuda-pemuda Rengit ni yang mana. Sebab apa, Rengit ni kawasan kubu kuat dia. Dan bukan senang kita semacam saya nak ajak diorang ni ke sini kan. Mengambil masa yang kata orang tu lama lah. So rasa alhamdulillah lah saya dapat hadirkan diorang ni berdepan dengan Tuan Nizam lah. Ada apa yang dikehendak ataupun keinginan anak muda di Rengit ni lah, terutamanya bukan satu perkara yang besar lah. Masalah internet, masalah jaringan network ni saya rasa masalah yang cukup mudah. Cuma sama ada nak buat tak buat saja. Dan saya yakin bahawa kalau kita diberi mandat, antara satu daripada usaha kita ini. Kalau kita tengok dulu pernah berlaku kes di Sabah, budak tu dia nak belajar, dia kena panjat pokok. Ya, betul. Betul tak betul? Saya rasa di Johor ni pun, di Rengit ni pun jadi macam tu juga. Bukan kawasan berbukit tetapi kawasan yang landai tetapi terpaksa menghadapi masalah yang sama. Itu yang perkara pokok. Yang kedua, yang saya melihat hari ini bahawa dari segi soal masa depan anak muda. Masa depan anak muda ni yang paling utama. Kita boleh bercakap dalam semua bentuk aspek yang kita nak. Tetapi perkara pokok yang paling utama sekali adalah negara kita.
kita tahu bahawa ramai di kalangan anak muda kita tidak pernah merasakan zaman seperti mana kami lalui dulu. Dan terutama yang lebih dewasa dengan saya, daripada orang yang belum berlahir sebelum merdeka. Kalau dulu kita tahu bahawa perjuangan kita adalah untuk bangsa, agama dan negara. Dan sebab itu kita semua dulu menyokong satu parti yang diberi nama Parti UMNO. Tetapi pada akhirnya saya juga sebahagian daripada pimpinan UMNO yang terpaksa keluar dan berlawan dengan UMNO. Atas dasar apa kita lawan? Kita berlawan dengan UMNO bukan atas dasar kita berlawan dengan parti, tidak. Bukan atas dasar kita berlawan dengan bangsa kita, tidak. Tetapi kita berlawan dengan salah guna kuasa yang dilakukan oleh pemimpin. Maka kalau ini kita tak boleh bangkit untuk membersihkan negara kita, apa yang kita inginkan, jangan mimpi kita boleh ada. Hari ini kita tahu mereka bercakap hari-hari projek berbilion-bilion. Tapi internet sekecil itu pun mereka tak boleh nak selesai. Betul. Pasal apa? Sebab fokus mereka bukan kepada apa yang keperluan rakyat. Tapi fokus mereka adalah lebih bagaimana untuk menyelamatkan diri mereka. Dan kenapa PRN Johor ni berlaku? Padahal hayat dia tu masih ada setahun lebih lagi. Tapi terpaksa dibuat pilihan raya. Kenapa? Nak menyeksa rakyat dengan terbawa. Kerana mereka tahu mereka dah tak boleh mentadbir. Sebab itu dia terpaksa memulangkan balik mandat ini kepada rakyat. Dan kita kena tahu dia kalau dah orang yang gagal, takkan kita nak bagi sokongan lagi. Takkan nak muda sanggup nak bersama lagi dengan kumpulan yang gagal. So kita kena berubah dan kita kena berani. Dan pejuang adalah Parti Melayu. Ingat, kita adalah Parti Melayu. Tetapi kita tidak menidakkan bangsa lain.